kadang satu isu tu perlu dilumatkan, ya, perlu cari apa isu akar dia, apa isu-isu yang mendasar, dan dia mesti dapat, yang sebut tadi, dia mesti dapat government attention. Kalau dulu waktu sebelum ni, waktu PH pemerintah sebelum ni, kalau saya masih ingat berkenaan dengan isu keselamatan gender. So geng-geng PH ni, geng-geng civil society ni memang ada orang push. Waktu tu kita buat Universal Period Review, satu UPR, kalau antum masih ingat lah. UPR tu berkenaan dengan review berkenaan dengan penilaian pengamalan hak asasi manusia di Malaysia. So kita mesti bentang report kepada PBB. So waktu tu dia orang memang push supaya kita ni buang semua reservation dalam SIDA tu. SIDA tu berkenaan dengan undang-undang berkenaan dengan discrimination against women. So dia orang push supaya kita withdraw semua berkenaan dengan discrimination, termasuklah hak untuk menceraikan, diberikan kepada perempuan. So dia orang punya planning tu memang ikut saluran yang betul, dan dia orang memang push betul-betul supaya benda tu dapat attention kerajaan, supaya kerajaan letakkan isu tersebut, isu keselamatan gender ni dalam agenda setting. So memang itu yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan civil society itu sendirilah. Kemudian kita ada policy formulation, kita buat polisi itu sendiri, and then kita ada implementation of policy melibatkan agensi-agensi kerajaan sendiri, dan then kita ada evaluation of policy sendiri, apa penilaian-penilaian kita boleh buat, sama ada kita buat dalam bentuk effectiveness polisi itu sendiri, kita buat dalam konteks adakah polisi itu mencapai dia punya objektif yang ditetapkan. So itu berlaku dalam proses evaluation, policy evaluation, dan bila berlaku proses tersebut, dia akan berlaku perubahan polisi ataupun change polisi. Perubahan polisi ini sendiri ada dua. Pertama berkenaan dengan rational comprehensive theory. Rational comprehensive theory ini maksudnya kerajaan draft from zero, scratch from zero, polisi tertentu. Maksudnya contoh dalam konteks PPN, Pelan Pemulihan Negara, yang saya boleh bagi contoh yang terdekat lah, kita ada Pelan Pemulihan Negara. Itu pun kita boleh sebut sebagai satu pendekatan rational comprehensive theory, ya. Dia start daripada zero, dia start daripada bentuk yang komprehensif, dia start daripada apa objektif dia. So objektif dalam PPN ni ialah herd immunity, kan, immunity berkelompok. Dia ada objektif dia ada strategi tertentu dia. Dan walaupun kita rasa agak terlambat kerajaan memperkenalkan pendekatan yang komprehensif seperti PPN. Sebab sebelum ni bila kerajaan umum, contoh kerajaan umum PKP, dia umum PKP je, tak umum apa bantuan-bantuan ekonomi, tak umum apa pendekatan vaksinasi. So bila ada PPN ni, kerajaan umum PKP, dia ada pendekatan ekonomi, pemulih, dia ada konteks vaccination. So everything is put under one umbrella lah. So itu pendekatan yang kita sebut sebagai comprehensive theory lah, rational comprehensive. Ada pendekatan kedua berkenaan dengan incrementalism. Incrementalism ni pendekatan yang dalam konteks PPN juga, tengok hari ini. Sebelum ni kerajaan meletakkan indikator, dan baru-baru ni pun kerajaan sebut, Menteri Pelaras PPN sebut, kerajaan akan ubah indikator itu, tidak lagi ada kes-kes hospitalization. So kerajaan mula ubah. Antara yang lain yang kita boleh sebut adalah berkenaan dengan populasi. Dulu kita menggunakan pendekatan indikator itu terhadap populasi keseluruhan negara. Sekarang ni kalau anda perasan dalam jadual vaksinasi itu, jadual update tu, dia utamakan untuk populasi dewasa. Itu antara perubahan-perubahan yang incrementalism yang dibuat secara berperingkat supaya kita boleh adapt dengan situasi semasa. So ini sebahagian daripada polisi cycle yang berlaku dalam negara secara tradisional lah. Okey, kemudian kita ada what dia hang. Ya, saya ada hang. Macam kalau dekat sini tak hang pun. Keluar? Ya. Macam mana nak ni? Oh, slide tu ke? Kena slide tu macam mana nak undur balik? Sekejap.
Sebab saya punya hang sekarang ni. Macam mana nak buat? Hmm. Sekejap sorry Tak apa bang. Okay. Reshare balik. Macam mana? Reshare. Oh, reshare Off balik. betul reshare balik. Saya first time guna guna Zoom ni, biasa guna sekejap ni. Oh, stop share. Okay. Stop share. Okay. Okay, next, sorry ganggu sikit. Okay, dia next step ialah kita nak tahu tentang policy environment, polisi siapa yang terlibat dalam policy environment. Of course kalau kita bincang dalam konteks polisi, kita akan pergi kepada orang yang lebih primary punya orang lah dalam yang terlibat, primary actor dalam polisi, antaranya eksekutif kerajaan, antaranya kelompok-kelompok legislatif, kita ada ahli parlimen, kita ada senator, kita ada adun yang sesuai lah dengan ketua polisi kita tu. Kita ada agensi kerajaan yang terlibat, kita juga ada ahli politik. Ini of course lah, kita kalau PAS sendiri pun kita main engage dengan kita punya pimpinan kita lah untuk kota polisi tu. Dan secondary layer, secondary aktor polisi ni berkenaan dengan think tank, civil society, media, orang awam sebagainya. So diorang ni pun terlibat juga untuk kita nak involvekan diorang dalam kita nak publicize kota polisi kita sendirilah. Baik, definisi kata polisi secara umum, secara strukturnya macam inilah yang dimaksudkan kata polisi. Dia ada apa isu yang kita concern, isu tu penting tak penting untuk kita bawa, dan di situlah kita letakkan ia sebagai agenda setting kita lah. Kemudian kita akan sentuh spesifik polisi yang berkenaan, kita akan justify apa konteks kita, dan kita akan clarify apa objektif kata polisi. So ini very important lah, kita kena letakkan apa objektif terhadap kata polisi itu sendirilah. Kemudian kita ada policy recommendation, kena justify apa missing link, kelompongan dalam polisi semasa kerajaan hari ini kalau ada. Dan yang terakhir adalah kita kata polisi ni biasanya kita akan engage dengan kelompok yang policy maker, yang primary tadi. Bukan kita kelompok yang mana kata kita kena bentang kepada golongan-golongan yang terlibat secara langsung dengan policy maker sendirilah. Contohnya ahli parlimen, adun sebagainya. Konteks dalam bentuk elemen getah polisi, dia bermula dengan eksekutif summary, abstract, dia macam kita buat kata akademik lah, cuma dia tidak terlalu rigid style akademik. Dia pertengahan, bagi saya dia pertengahan di antara pendekatan akademik dan juga pendekatan penulisan getah polisi. Ada background, ada ketengahkan isu, konteks, significant isu, objektif isu dan sebagainya, ada analisis dia, metodologi yang digunakan dan pro and cons polisi semasa yang digunakan. Kemudian dia ada part recommendation, of course part yang paling penting lah, propose cadangan baru, implikasi dan dia menyelesaikan isu itu sendiri. So ini kata polisi ini mesti clear, concise, dari tulisan itu mesti jelas, concise dan juga konsisten dari sudut istilah-istilah yang digunakan. So ini antara elemen-elemen utama yang kita gunakan dalam untuk kata polisi. Dan step by step untuk kita buat kata polisi, kita ada frame, analyze, recommend, present dan juga publicize kita punya kata polisi kita. Fasa awal kita frame. Biasanya bila kita jumpa isu, kebanyakan termasuk saya sendirilah, kita akan biasa jump to conclusion. Ini biasa berlaku walaupun kita di media sosial lah. Berlaku isu, you terus jump to the conclusion, nak buat apa? Recording in progress. Okay. So sebenarnya fasa paling awal lah, fasa strategic thinking ni bermula dengan fasa framing the issues. Itu dah kita kena start structurekan kita punya isu kita. Kita kena structurekan isu dan problem yang kita ada, collect information from every angle, understand different perspective, get the clearer and bigger picture yang berlaku, dan kita boleh gunakan kaedah storytelling process. Contohnya kalau kita nak faham dalam konteks isu tabung haji, kita boleh gunakan storytelling process, understand the time frame yang digunakan, guna kronologi punya pendekatan untuk kita dapatkan apa yang berlaku dalam proses untuk kita tambah baik tabung haji contoh. Ataupun baru ni isu berkenaan dengan penerhakaan PN, kerajaan PN terhadap Sultan, melibatkan pembatalan ordinan darurat. So kita boleh gunakan pendekatan untuk dapatkan big picture dulu. So big picture ni penting.
kita kena fahamkan apa yang kerajaan buat dulu kan, apa yang berlaku, kronologi dulu satu, kena fahamkan hujah yang kerajaan guna perkara 40 sebagainya, kena faham dalam konteks undang-undang, bukan ikut faham itu kita. So everything ni mesti clear dulu, mesti baca, mesti teliti pandangan-pandangan tertentu, bukan pandangan politik lah, pandangan yang lebih ilmiah lah, pandangan ekspertis dan sebagainya. So fasa ni lah fasa paling penting untuk kita tentukan ke mana hala tuju kita punya kertas polisi. Even dalam kehidupan kita, dalam kita buat dalam kita menghadapi isu-isu nasional dan sebagainya, itu juga kita kena hadapi benda tu juga kan. Kita kena frame isu kita dulu kan. Kita kena baca dulu, dapatkan big picture. Setengah orang dia baca undang-undang, dia faham konteks undang tu di luar undang-undang. Dia faham konteks tu dia sendiri. Dia sebut oh nasihat lah ikut, sebut gitu. Padahal konteks undang-undang nasihat ni ikut, contoh kan. Ini terma-terma yang kita tak boleh tafsir sendiri. Tafsir dalam kerangka undang-undang contoh. So everything tu kena clarify dulu at the first stage untuk dapatkan objektif dan juga konteks apa kertas polisi yang kita nak buat. So ini first step yang kita kena selesaikan dululah. Yang kedua, analisis. Oh, ini biasa kita dengar kan. This is strategic thinking. Kita ada banyak tools yang digunakan. Saya rasa UTP pun dah well aware lah apa yang tools yang digunakan untuk buat analisis ni. Antara kalau dalam peringkat kerajaan dia ada CBA, cost benefit analysis ataupun effectiveness analysis ataupun pakar-pakar tertentu lah. Dan TC memang tak ada alam benda macam ni, kita guna biasa-biasa saja. Kita boleh guna juga strategi 5 whys ataupun root cause analysis ataupun pendekatan cost effect analysis. So berbagai pendekatan yang boleh gunakan untuk dapatkan analisis yang lebih baik lah. Dimension melihat kepada konteks apa efek yang berlaku pada hari ini. Contoh kalau pelaksanaan PKP, kita boleh tengok apa externalities yang berlaku lepas kita melaksanakan PKP. Contohnya isu pendapatan, isu pekerjaan. So ini externalities, efek yang berlaku, kesan luar yang berlaku daripada polisi-polisi yang diambil oleh kerajaan. Dimensi kedua kita boleh tengok dalam konteks bantuan pemulihan. Sejauh mana ia sampai kepada rakyat kan. Sebab antara pendekatan bantuan pemulih ini ialah memberikan 300,000 basket ini jarang dibuat oleh kerajaan, tapi memang kita buat dan kita tengok pada pantau di sudut delivery proses itu sendirilah. Kalau dalam Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan kita ada laksana kan. Kita baca laksana tu ialah dia monitor apa bantuan-bantuan yang disampaikan oleh kerajaan. Policy issues, public understanding, ini pun penting untuk tengok juga berdasarkan data-data semasa. Sebab hari ni bila orang tengok kes setiap hari berlaku ni, contoh kita ambil relate yang situasi sekarang lah kan. Bila orang tengok kes sehari, kes 20,000, kes 17,000, kes 11,000, so orang tak dapat nak imply apa ke mana proses kerajaan selesaikan isu COVID-19 kan, walaupun tak nafi ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi bila orang tengok dalam konteks bila kerajaan paparkan kes-kes tertentu je, kes-kes yang tinggi, so orang tak nampak apa yang selesainya hari ni. Sebab tu teliti lah untuk kita nak bentangkan data kepada rakyat. Kena bentangkan positivity rate 7 incidents day per 100%, per 100,000 people. So ini juga kita boleh gunakan pendekatan yang lebih sesuai ataupun yang lebih updated ataupun yang lebih lain lah, yang tidaklah sama aja bentang data harian. Ini juga melibatkan, sebab ia melibatkan public understanding sejauh mana orang awam ni memahami metodologi yang kita guna. Memang biasa kita kena engage dia expertise lah, of course ini memang kena buat lah. Dan juga kena buat comparison dengan negara-negara luar dan sediakan statistik pun boleh. Dan things to consider, benda-benda yang kita kena ambil berat adalah berkenaan dengan kena be impartial. Bila kita duduk dalam kertas polisi ni, kita kena anggap kita ni adalah think tank. Bila think tank, kita kena be impartial walaupun kita perkenalkan satu polisi kepada orang PAS juga, tapi kita kena be impartial, be analytical, avoid spekulatif, be simple and clear, avoid simplistic. Contoh yang sebelum ni, so first darurat, kes rendah. Ujung darurat ni kes tinggi.
So dia buat perbandingan yang bagi saya agak simplistik lah. Dia buat kes gitu, lepas tu dia buat okey, darurat gagal. So memang itu agak kita boleh katakan sebagai terlalu simplistik lah perbandingan macam tu. Yang lainnya adalah be bold with facts dan avoid sentiment, dan kita boleh kita menggunakan chart ataupun diagram yang sesuai. Fasa ketiga, kita keluarkan recommendation kita. Dan ingat, kita keluarkan recommendation ini bukan simply a decision. Kita bukan decision maker. Kita hanya keluarkan alternatif-alternatif lain yang boleh dibuat untuk isi missing link ataupun kelompongan polisi semasa kerajaan. Dan kena clarify apa justifikasi kita, provide consequences terhadap pilihan yang kita buat, cara-cara polisi yang kita buat. Kemudian present, of course kena present sama ada bentuk penulisan yang jelas, padat dan persuasif bagi kita nak yakinkan orang dengan apa punya idea kita. Dan yang penting adalah kita lukis. Lukis, kalau kita buat presentation memang kena lukis. Contoh, kami sebelum ni pernah, ini praktisi ni dia research dah. Kita pernah advise delegasi PAS. Bulan lepas kita pernah advise delegasi PAS ke jumpa dengan Tengku Zafrul. So ini kita bawa untuk bentang pada tim delegasi PAS tersebut. Yang merah sedangkan perubahan-perubahan yang kerajaan perlu ambil berat lah, menggunakan active indicator dan meletakkan keutamaan indikator. Dan setiap yang kita sebut ni, setiap yang kita merah ni, setiap cadangan baru ni mesti disediakan justifikasi kenapa kita buat sebut. Bukan sekadar kita sebut okey mesti guna vaccination rate, mesti letakkan kes amal harani di bawah, tapi mesti ada justifikasi sebab apa kita cadangkan benda tersebut. Termasuklah dalam konteks post reform, kena ada post reform yang kita cadangkan supaya kerajaan ambil perhatian terhadap apa yang akan berlaku lepas COVID-19 sendirilah. Ini contoh cadangan yang kita, maksudnya inilah yang kita kena lukis tu. Lukis ni inilah, bukan tulis. So kena lukis supaya orang nampak, oh ini yang biru tu yang kerajaan tengah buat sekarang ni, dan yang merah ni adalah apa yang kita cadangkan kepada kerajaan supaya ambil perhatian. Okey, yang terakhir adalah engage, publicize. Of course kita kena jumpa official policy makers, sama ada kita jumpa pimpinan kita, ahli parlimen, adun ataupun senator yang terlibat. Buat artikel. Biasa kalau think tank ni memang kena biasa menulis lah. Ini memang dia punya keutamaan dia mesti menulis. Dan buat seminar-seminar yang berkaitan untuk kita jual idea-idea kita. At a glance, anda bagi sedikit contoh yang anda buat sekarang ni. Sekarang ni tim tesis tengah buat intervensi kesihatan mental murid sekolah pasca COVID-19. So ini yang kita sedang kita dalam proses akhir lah untuk tulis. Dan dalam proses tu, anda boleh tengok lah dari hujung tu, bermula dari hujung tu, identifikasi isu. Kita bermula dengan isu, kita trace isu berkenaan dengan bunuh diri dalam kanak-kanak semakin meningkat. Even baru-baru ni pun, waktu kita tengah engage dengan, buat perbincangan dengan seorang guru pakar di Pulau Setuan, Musi City Pulau Setuan, dia sebut ada baru kes yang melibatkan pelajar, dia kata 4 tak salah saya. So ini memang kes yang betul-betul dia kata grab attention lah untuk kita dekati isu tersebut. Isu kes bunuh diri melibatkan impact COVID-19 berkaitan kesihatan mental, melibatkan kanak-kanak dan sekolah. So fasa ini adalah fasa awal kita buat identifikasi isu. Apa isu yang berlaku. Lepas kita baca dan kita buat bacaan-bacaan, kita baca jurnal, baca apa pandangan pakar-pakar yang berkaitan terhadap isu ni. Dan situlah baru kita menentukan konteks kita punya kata polisi. Lepas kita dah identifikasi isu, next step kita go untuk menentukan konteks. Kita letak objektif kita. So dalam konteks kajian kami ni, kami buat intervensi kesihatan mental murid sekolah pasca COVID-19. So dia ada 3 benda. Sekolah, dia ada murid, dia ada pasca COVID, dan dia ada definisi terhadap kesihatan mental. Sekolah, kita ambil sekolah sebab apa? Konteks kita sekolah sebab apa? Sebab sekolah ni adalah alternatif institution untuk murid-murid. Ataupun yang kedua, kita letakkan sekolah sebab dia ni adalah early intervention sebelum dia orang naik dewasa. So ini kita justify kenapa kita letakkan konteks sekolah, bukan konteks umum. Murid sekolah sebab apa? Sebab berdasarkan kajian mobility dan kesihatan
Kebangsaan 2019 tak silap, disebut tentang kajian dia orang 424,000 kanak-kanak mengalami kemurungan. So kanak-kanak by definition, by law, below 18 years old. So termasuk golongan-golongan yang berada di sekolah. Maksud kita letakkan, okey, kita ada konteks sekolah dan kita ada konteks murid. Kenapa kita letakkan konteks tersebut? Pasca COVID, sebab kita tengok dalam konteks hari ini, demam kabin, impact daripada COVID-19, PKP dan sebagainya, berlakunya demam kabin. Demam kabin ni dia orang duduk terperap terlalu lama. Budak-budak muda ni sendirilah menyebabkan dia orang rasa macam tension dan sebagainya. Konteks PDPR, konteks gadget lagi, konteks memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru. So everything tu is put under one thing, impact from COVID-19. So kita justify perlunya kerajaan teliti konteks pasca COVID-19 disebabkan impact tadi. Definisi kesihatan mental pun kita kena justify juga, kena clarify juga, sebab kesihatan mental ni berbeza dengan penyakit mental. Kesihatan mental lain, penyakit mental lain. So kita kena clarify definition kedua-dua benda ni lah. Kemudian bila kita dah sesuai dengan konteks kita, dan kita kena tengok into lebih detail apa yang kerajaan buat untuk intervene kesihatan mental pada hari ini. So kita jumpa dengan program Minda Sihat bawah tu, program Minda Sihat. Dan tak habis lagi, kita mesti go through lagi apa yang kerajaan buat dengan program Minda Sihat. So dia ada trust utama dia ada catat alih dia. Program Minda Sihat ni dia ada catat alih dia from zero, ada saringan-saringan tertentu. Orang yang sihat dia akan duduk setempat, orang yang teruk dalam ujian saringan tu dia akan masuk dapat intervensi khusus daripada GBK. GBK ni guru bimbingan dan kaunseling. So everything yang kita berkenaan dengan program Minda Sihat ni kita akan tengok dan kita akan teliti. So fasa semua ni adalah fasa framing proses. Saya sebut tadi kan, framing proses ni fasa yang cukup penting untuk kita, sebab inilah yang akan menubah kita punya latar polisi. Kalau terlepas kalau dapat big picture, so agak sukar lah kita nak dapatkan satu polisi yang betul-betul strong lepas ni. And then lepas habis fasa kita buat framing proses tu, ada fasa analisis. Kami buat analisis, kami identify apa kelompokan polisi, apa kelompokan yang ada dalam program Minda Sihat ni. Memang kita buat satu bacaan luar negara dan kita juga buat pertemuan dengan engage dengan expertise untuk dapatkan apa yang dia orang punya pandangan lah berkenaan dengan program Minda Sihat tu sendiri. Dan kita dapat clarify, kita akan keluarkan 3 perkara utama yang terlibat yang berkaitan dengan program Minda Sihat tu. Pertama berkenaan dengan perawatan kesihatan di sekolah, peranan guru bimbingan dan kaunseling GBK, dan juga kepentingan terhadap intervensi, apa intervensi yang kerajaan yang dilakukan di peringkat sekolah. So 3 main fokus ni kita buat, dan last kita keluarkan recommendation kita berkenaan dengan fokus cadangan kita, menyentuh tentang revise polisi berkenaan dengan Malaysian Education Blueprint. Kita juga cadangkan supaya di-upgrade program Minda Sihat ni supaya intervensi itu lebih cepat dan sebagainya. Dan last kali bila dah habis semua tu, habis proses brainstorm discussion, and last kita buat penulisan dan kita akan publicize kita punya penulisan ataupun kita akan jumpa dengan tinting-tinting luar lah. So, okay, itu saja untuk Ana. So Ana buka discussion lah. Ana lebih suka discussion sebenarnya, lebih santai dan sebagainya. Okay, so Ana stop share. Okay. Terima kasih Cik Hafiz untuk sharing sebentar tadi. So mungkinlah untuk recap, ada yang baru masuk sesi ni dalam 5 minit tadi. Antara yang Encik Hafiz sentuh adalah contohnya kitaran polisi. Macam mana polisi tu bergerak. Contohnya ada polisi yang dibuat untuk mengubah sesuatu ataupun dia nak evaluate benda yang dah ada. Seterusnya adalah siapakah polisi aktor. Maksudnya TC buat kertas polisi, dia nak bawa kertas polisi tu kepada siapa. So dia ada primary actors, contohnya policy makers lah, MPs, ADUN, ataupun secondary actors adalah think tanks, civil society organizations, orang awam dan juga media. Tetapi bagi saya yang paling menarik adalah yang baru je Encik Hafiz kongsikan tadi adalah bagaimana proses penulisan kertas polisi itu berlaku.
Maksudnya dia ada satu step framing yang sangat penting. Kita kena identify isu ataupun masalah yang kita kata core of the problem. Maksudnya kalau kita silap kena pasti isu, dia akan menyebabkan formulasi ketah dasar tu jadi tersasar. Dan juga seterusnya selepas framing dia ada juga analisis dan seterusnya recommendation lah. Dan dalam yang paling penting sebenarnya dalam penulisan kertas polisi ni, kita kena tahu apa yang kerajaan dah buat, apa yang telah berlaku, dan juga selepas itu baru ada satu policy gap ataupun recommendation berdasarkan apa yang kurang, apa yang perlu ditambah baik. Jadi saya mengalu-alukan kepada sahabat-sahabat yang nak tanya soalan. Ada satu soalan, Tuan Hafiz. Selalunya bila ada isu baharu yang timbul, apakah rujukan pertama? Boleh share best practice atau website rujukan yang biasa digunakan? Okay, bismillah. First kali bila ada isu baru, kita biasa baca, fahamkan isu itu dulu. Kalau ada isu-isu yang berlaku dalam konteks hari ni lah kan. First kali dengan baca mana lagi, baca fahamkan isu itu dulu. Mana kata kita baca dan fahamkan apa sebenarnya isu. What is the issue, when, what, itu semua kena buat dulu. Fahamkan isu. Secondly, bila kita pada the main sources, sama ada kalau melibatkan statistik, kita boleh rujuk Department of Statistik. Ataupun kalau statement-statement, kita biasa akan rujuk statement-statement yang official. So make sure kita dapat, macam mana dapatkan statement yang official, rujuk sources yang official terlebih dahulu. Barulah kita dapatkan gambaran yang lebih luas terhadap apa yang kerajaan nak sebagainya, dan kita tally dengan apa isu yang kita baca tu. Menjawab tak apa yang isu yang kerajaan sebut dan sebagainya tu. Next step barulah kita baca pandangan-pandangan expertise dan sebagainya. So kalau proses-proses awal tu memang kita kena, so fasa awal lah fasa kita memahami isu tu sendiri dulu. Barulah kita rujuk mana-mana yang sources yang utama untuk kita dapatkan pandangan lain. Antara yang lain yang kita boleh buat ialah kita buat strategi triangulation of data. Ini juga kita boleh gunakan. Contoh kita baca satu isu di media sosial yang lain. So kita boleh buat triangulation data, baca daripada sumber yang lain. Sama tak dia punya data yang disebut tu, apa isu yang disebut tu. Ataupun ada isu lain yang sebenarnya lebih utama. Triangulation data ni maknanya kita baca sources yang lain. Sources yang autentik tapi dari sumber yang lain. Untuk dapatkan adakah itu sebenarnya isu yang sedang dibincangkan ataupun apa isu sebenar yang kita nak selesaikan. And then second stage barulah kita pergi kepada kita punya sources ataupun official punya data ataupun official punya statement daripada kerajaan sendirilah. Sebab polisi ni mesti melibatkan kerajaan, tak boleh melibatkan orang lain. So kerajaan salah betul nombor dua. Yang penting kita dapatkan dulu apa yang kerajaan sebut tentang benda tersebut. Itu yang penting. Wallahualam. Baik, terima kasih Cik Hafiz. Dia mungkinlah sementara kita menunggu soalan, kalau ada yang nak tanya terus, kalau nak tanya terus kepada speaker silakan. Tapi mungkin Cik Hafiz boleh share apa yang menyebabkan gap antara polisi dan juga implementation tu. Maksudnya polisi dan implementation? Ya, maksudnya usually kita ada ketah dasar yang it looks good on paper, tapi dari segi implementasi tu dia tidak menjadi seperti yang diharapkan. Mungkin Cik Hafiz ada contoh yang boleh dikongsikan. Sebenarnya banyak faktor jugalah kalau dalam konteks kenapa kertas polisi kita kadang-kadang tak mencapai apa yang kita nak. Contoh tahun lepas tesis pernah keluarkan kertas polisi berkenaan dengan mandu mabuk. Dan kita keluarkan kertas polisi ni memang kita cuba untuk sedaya upaya berikan satu pandangan yang komprehensif kepada kerajaan. Contoh bila kita buat engagement, kita engage dengan Prof. Syamrah Hayu, kita engage dengan ilmuwan sendiri untuk dapatkan pandangan yang menyeluruh terhadap kertas polisi tersebutlah. Dan dia bukan saja melibatkan pindaan terhadap akta JPJ itu, dia melibatkan pindaan terhadap akta custom, definisi Arab itu sendiri,
pelesenan dan sebagainya, everything yang berkaitan dengan berkenaan dengan mabuk tu sendiri, isu mabuk tu sendiri, isu arak sebagainya. Cuma bila implementation ni dia melibatkan kehendak kerajaan. So bila kerajaan bawa atas, contoh kerajaan bawa pindaan tu, kerajaan bawa atas nama Kementerian Pengangkutan. So limitation Kementerian Pengangkutan tu hanya untuk akta JPJ saja, dia tak boleh bawa akta lain. Akta kastam bawah Kementerian Kewangan. Akta apa lagi? Akta yang lain-lain tu boleh bawah kementerian lain-lain. So ini antara yang kita rasa benda yang agak sukarlah untuk kita nak bawa something yang very komprehensif dalam satu cara saja. So kita mesti faham juga benda ni melibatkan politik juga di belakangnya. So sejauh mana kita nak approach kerajaan supaya ubah sebagainya itu melibatkan kepentingan politik di belakang kemudian tu lah. So benda ni memang dari sudut implementasi yang lainnya antaranya ialah kekangan kerajaan, contoh kekangan kewangan. Kekangan kewangan pun satu isu juga, contoh dalam isu Dr. Hartal lah. Kita kena akui satu sudut walaupun kita tak nafikan apa yang disebut oleh, apa yang diperjuangkan oleh doktor-doktor ni memang benar yang justify. Dia orang perlukan satu sokongan untuk teruskan membantu berkhidmat negara kan. Cuma kekangan yang susah nak jawab kan. Kita tak ada kewangan yang kukuh kan. Kita 2 bilion, sekarang kita dah hilang perdebatan. Sekarang kalau tuan tengok fiskal, kalau kita bentangkan fiskal, tahun lepas punya fiskal lah, dah makin nipis dah kita punya baki semasa tu untuk gunakan untuk tampung perbelanjaan mengurus. Dah tipis sangat dah. So kalau kita nak tambah lagi dengan akan datang macam ni, kita tak yakin kita ada satu kita boleh diversify fiskal dengan kukuh. So ini kekangan-kekangan yang kadang-kadang mungkin kadang-kadang susah nak sembang orang kata apa penting ekonomi, penting kesihatan rakyat. Itu jadi susah kita nak selesai isu kita. So memang kita terpaksa untuk tangguh dan kita berikan kerajaan ruang bernafas untuk tengok apa solusi-solusi lain yang kita boleh perkenalkan kepada rakyat. So ini juga mungkin sebahagian daripada kekangan yang kita boleh buat lah dalam kekangan yang berlaku dalam konteks nak implement polisi. Sebab tu bila pasal implement polisi ni bukan kalau kita bangkang dulu memang sedap cakap ya. Buat ni. Dalam konteks kerajaan dia melihat everything bagai perkara melibatkan konteks kewangan, konteks implementasi keutamaan isu kan. Contoh kalau sekarang ni kita sebut pasal isu manu mabuk, memanglah kita tak layan kan. Sebab sekarang ni kita fokus tentang COVID-19. So everything ni dia mempengaruhi attention kerajaan untuk buat suatu benda tu sendirilah. Wallahualam. Kalau tak menjawab kita boleh buka lagi nak share-share gitu ni. Saya faham lah maksudnya macam dari satu sudut political will kerajaan tu pun penting lah sama ada dia nak yang mana yang perlu diutamakan. Okey, ada beberapa soalan dah lah ni. Bagaimanakah cara mencadang dan menasihati kepada ahli politik tentang polisi yang kompleks? Boleh kongsikan pengalaman sebab level akademik ahli politik berbeza. Bismillah. Memang kebiasaannya bila anak terlibat dalam yang ahli parlimen ni lebih kurang 7 tahun dah. Dan ahli parlimen semua background ustaz-ustaz. Tak ada. Memang mencabar jugalah waktu bila anak masuk anak ni background engineering. Waktu degree dulu. So bila terlibat dengan MP yang banyak fokus politik, ekonomi, undang-undang, so memang struggle betul lah kita nak faham tu isu dah. Nak memahamkan orang tu satu isu lagi lah. So kebiasaannya memang kita kena ahli politik ni nature dia simplify the issues. Jangan cerita yang berat-berat, cerita yang okey, apa dia sebenarnya? Apa sebenarnya? Kalau indikator ni apa maksud dia? Ni apa maksud dia? So memang kita kena dari sudut kita sendiri kena belajar untuk faham. Ana sama master dalam bidang polisi. Terpaksa sama master dalam bidang polisi untuk dapatkan apa gambaran terhadap ekonomi, terhadap bajet, terhadap undang-undang, dapatkan gambaran apa ilmu-ilmu asas tu sendiri. Itu memang penting, memang kita kena kuasai lah. So bila kita cakap soalan undang-undang, walaupun kita bukanlah seorang pengamal undang-undang, bukan seorang lawyer, tapi kita boleh faham apa yang berlaku hari ini. Kita boleh faham undang-undang ni ada dua, written dan unwritten contoh. Dan macam mana dia berlaku dan sebagainya. So di pihak kita sendiri memang kena struggle lah untuk faham. Bukan faham isu, faham kerangka isu tu sendiri. Faham kerangka undang-undang, faham kerangka ekonomi, faham kerangka bajet. So ini melibatkan pembacaan, melibatkan diskusi,
melibatkan kita punya kita brainstorm dengan orang lain, so kita akan dapat pengalaman-pengalaman macam ni lah. Biasanya kalau konteks polisi ni, di dekat parlimen pun kita terlibat untuk write up speeches dia. So apa yang MP tu nak, dia dah bagi dah poin-poin nak sebut tu, kita just write up. Ini yang berlaku di Dewan Parlimen sendiri lah. So tak suka sangat lah kita nak bagi advice pada MP sendiri lah. Cuma MP ni dia punya another side pula, dia orang ni ada isu sendiri yang dia orang bawa. Betul, kita bahas tu isu tu, dia orang akan bawa angle politik. Biasanya gitulah. Ada akan bawa angle politik. So itu serah dia orang lah. Yang penting kita advise apa sebenarnya yang betul-betul. Kalau Ana sendiri, pengalaman saya sendiri, bila saya advise berkenaan dengan pengangguran, saya akan bagi fact data je. Dia akan sebut, okay, data ni sekian. So dia nak main issue, nak attack sampai apa pun, itu terpulang lah. As long as apa yang disebut tu mengenai konteks betul, okay, that's okay. Kalau salah, anda tegur lah. Salah, anda tegur lah. Okay. Dia nak guna isu tu untuk sekian-sekian, tu terpulang lah. Itu strategi masing-masing lah. Cuma untuk kita ni, memang kita kena kuasai lah isu-isu yang background ataupun kerangka ilmu tu sendirilah. Itu penting. Baik. Okey, soalan seterusnya, dari awal polisi itu dibuat ataupun diubah sehingga polisi itu deliver, biasanya berapa lama masa? Dan sekali lah orang yang sama. Dalam keadaan kadar kematian meningkat, ada yang jadi anak yatim, janda atau duda, adakah isu ini ada dalam pemerhatian the research? Baik, bismillah. Soalan pertama berkenaan dengan biasanya masa dia ambil. Biasanya kalau anda terlibat soalan langsung dengan kerajaan, mungkin orang yang terlibat kerajaan boleh jawab lepas ni. Polisi ni ada time frame dia. Contoh kalau kita baca, ada setengah polisi dia ada time frame, ada polisi tak ada time frame. Contoh kalau dalam konteks program Minda Sihat yang kita buat kajian ni, dia orang tak ada time frame pun. Mana tahu dia orang ada structure, dan kita tengok structure tu dulu je. Bagaimana kita nak intervene structure yang dah ada tu. Ada polisi dia ada time frame. Contoh polisi berkenaan dengan Malaysian Education Blueprint ataupun pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2015 2025 kan. So dia dah letak time frame dah 2013-2025. So habis 2025 lah habis. So itulah time frame dia, polisi itu diformulate sebelum tu, dan itulah time frame polisi itu sendirilah. Kemudian kalau menjawab ni, tak jawab kita dah. Soalan kedua berkenaan dengan kadar kematian dalam konteks hari ini. Baik, kalau kita bincang dalam konteks pengurusan COVID sendirilah, kalau kita baca kes-kes ataupun kita buat study case di luar negara, contoh saya pernah baca berkenaan dengan, saya buat correlation di antara COVID-19, kadar vaccination dan juga kelonggaran sekatan di luar negara, di Netherlands, di Itali, di Jerman, di UK, hampir semuanya bagi indikator yang sama. Dia orang start vaccination ni start Disember ataupun early January lah dia orang start vaccination. Dia orang peak case meningkat secara tinggi kebanyakan adalah pada bulan Mac dan April. So itu berlaku peningkatan kes, dan dalam masa yang sama berlaku peningkatan kes kematian ataupun kes-kes yang melibatkan vulnerable case lah kita katakan. So berlaku pada bulan Mei, walaupun kita katakan bulan Mac ataupun April. Waktu tu dia orang punya vaccination, kadar vaccination tu around 30 to 40% fully vaccinated. So dalam konteks hari ni dan dia orang boleh turun bulan Mei lepas April tu baru dah start turun. So dalam kita boleh imply apa yang berlaku di luar negara tu ialah vaccination ni memang dia akan membantu untuk mengurangkan kes-kes positif dan juga kes-kes yang teruk. Cuma fasa awal keberkesanan vaccination tu dia makan masa. Sebab tu Tan Sri DG sebut fasa inilah fasa untuk kita buying the time. Kita buying the time untuk buat PKP ataupun untuk sekat lagi dalam fasa sekarang ni kita masih lagi buat sekatan untuk kelonggaran sektor sosial ni. Sebab vaccination, impact vaccination tu ambil masa yang banyak, masa yang panjang untuk nampak keberkesanan. Hari ni di Labuan dan di Sarawak dah nampak keberkesanan penurunan kes. Walaupun kes semasa tinggi, tapi kes-kes hospitalization, kes-kes ICU, kes-kes kematian dah nampakkan penurunan yang ketara. So itu juga antara indikator yang kita boleh sebut tentang kadar vaccination itu sendiri.
So hari ni kalau tengok kenapa hari ni kes tinggi, memang ada data pun. Kalau untuk baca statement-statement KJ sendiri ataupun statement DG sendiri dah sebut dah. Dia dah buat projection, memang akan berlaku peningkatan kes yang ketara sebab varian Delta dan sebagainya lah. Dan memang projection kes ni akan meningkat sehingga pertengahan bulan Ogos. So jangan terkejut, jangan terkejut. Cuma kita bimbang jugalah kalau kita still kena jaga, kena bagi satu peringatan terhadap hari ni supaya masing-masing jaga self quarantine ataupun jaga SOP dan sebagainya. Cuma untuk projection tu dah ada dah sebenarnya. Cuma kita mengharapkan kadar vaccination akan berikan impact yang lebih cepat lepas ni, insya-Allah. Itu ikut. Okay. Alright, soalan seterusnya, sejauh mana fasa framing dan analisis perlu dilakukan untuk mengetahui ianya betul-betul valid atau perlu implement dahulu dan perhati keberkesanannya, implementasi polisi? Okey, okey, bila kita implement polisi ni memang diimplement pun. Kita tak kacau dengan implementation polisi, implementation ni buah kerajaan. Contoh bila kita buat anda sentuh tentang pelan pemulihan negara, dia ongoing. Polisi ni memang ada ongoing. Dia tak adalah structure mesti start dengan ada setting formulasi polisi. Dia polisi memang dah ada situ dah. Cuma pasal kita bila kita buat framing ni, kita nak clarify apa yang kita nak kaji itu sendiri. Saya dah sebut tadi lah, apa yang kita nak sentuh tentang framing. Identifikasi isu, letakkan konteks yang betul. Kemudian kita buat pembacaan terhadap apa intervensi polisi yang kerajaan buat pada waktu sekarang ni lah, untuk kita tahu sebenarnya sejauh mana benda ni membantu atau tidak untuk relate dengan apa isu yang kita tengah kaji. Contoh kita buat bila tim Ana Bosani tengah buat tentang kesihatan mental murid sekolah pasal COVID-19. Kita baca tentang apa yang berlaku hari ni, isu berkenaan dengan kes bunuh diri dan juga kes kesihatan mental. Kita justify konteks kita sekolah, konteks kita melibatkan para murid sekolah, dan di sekolah kenapa kita ambil sekolah, impact COVID-19, dan juga kita ambil dalam konteks kesihatan mental sendirilah. Dan bila kita buat benda tu, kita berjumpa dengan program Minda Sihat. So kita nak justify program Minda Sihat ni. So inilah proses kita framing betul-betul isu tu untuk dapatkan apa sebenarnya yang sedang kerajaan buat dengan intervensi polisi di sekolah, program Minda Sihat. Dan barulah kita cari adakah perlu ada pelompongan yang kerajaan buat hari ni. Dalam konteks contoh konteks lain, bincangan dalam konteks PPN, Pelan Pemulihan Negara. Kita boleh buat fasa framing kan, fasa framing kita buat kes-kes yang berlaku hari ni, kes COVID-19, kita buat bacaan terhadap vaccination, kita buat pembacaan terhadap kes-kes di ICU dan hospitalization, dan cuba buat correlation yang berlaku. Adakah nampak pasal-pasal ni pasal untuk kumpul maklumat dan dapatkan framing betul-betul isu kita tu, supaya adakah kita nak justify PPN ni gagal tu tidak. So pasal ni memerlukan pasal untuk kita framing isu tu yang berlaku, dan barulah kita boleh bergerak kepada analisis. Yang penting nak tahu valid tak valid as long as kita ada justifikasi kita. Kita buat framing kita buat framing tentang suatu isu, contoh PPN tadilah. Kita nak framing adakah PPN ni, adakah vaccination ni bagi impact waktu ni. So tengok kadar vaccination, compare kadar vaccination yang betul. Tengok kes hospitalization, tengok kes ICU, tengok kes harian, banding semua. Banding pemandangan semua, dapatkan data semua. Okey, mana yang betul-betul bagi impact terhadap bila meningkatnya kes vaccination, mana yang betul-betul impact menurun. Contoh kes ICU menurun ataupun kes hospitalization menurun. Sebarulah kita boleh keluarkan analisis yang sesuai untuk kita buat intervention yang lain. So nak tahu valid tak valid, kita mesti ada the strong reason kenapa policy recommendation pun kita kena perlukan ada strong justification dan strong reason yang kita kena buat. Kenapa kita recommend itu? Kenapa kita sebut hari kerajaan sebut tak perlu buat indikator kes ambang harian. So kita pun ada justifikasi kita sebab kes ambang harian ni lambat turun. Dia melibatkan masa. So melibatkan masa, fasa kedua ni fasa kedua PPN ni melibatkan pembukaan sektor ekonomi. Hari ni rakyat dah 2 bulan dekat rumah dalam keadaan ekonomi makin terhimpit. So why not kita buka sektor ekonomi berdasarkan peratusan kes ICU, kes hospitalization dan juga kes vaccination yang tinggi, tapi masih mengetatkan sektor sosial contoh. So
So itu juga justifikasi yang kita keluarkan, recommendation kita kan, dan kita ada justifikasi kenapa itu boleh buat. So everything it goes back to kita punya justifikasi lah, ataupun strong reason kita tu sendiri. Okay, seterusnya, Okay. adakah cadangan polisi hanya boleh datang dari research house? Jika menarik. ada orang perseorangan atau NGO nak terlibat, adakah perlu ikut saluran research house yang ada? Okay, kalau NGO dia boleh bawa NGO, tak ada masalah. NGO, even civil society. Rasa banyak dia kalau NGO yang terlibat yang lebih, dia orang ni NGO ni memang very resource person. Dan rasa ramai dalam tim-tim yang ada UTP depan ni pun ramai yang resource person, orang industri, orang pakar-pakar tertentu yang boleh guna untuk bagikan cadangan-cadangan polisi yang baik. Even kalau saya pernah engage dengan Abang Zikrullah Ismail, kalau anda kenal, mengenai isu PSR. Abang Zikrullah Ismail ni memang dia engage dengan NGO. So dia memang sebut kat saya, dia kata Hafiz kalau nak maklumat tentang PSR, bagi tahu kat dia. Baik NGO dia banyak maklumat. Cuma dia tak tahu nak bawa ke mana. Dia engage, mungkin dia konteks NGO ni mungkin dia awarekan public. Dia aware, dia jumpa oleh parlimen gitu. So bila kita nampak dia ada think tank yang bawa benda tu, mungkin dia akan bantu untuk kukuhkan lagi lah isu-isu yang kita bawa tu sendiri. Satu lagi berkenaan ahli politik ya. Walaupun kita kata politik tu sendiri, dan politik sendiri membantu untuk amplify the issues. Sebab tu kadang-kadang bila NGO ni dia ada engagement dengan ahli politik tertentu supaya isu tu lebih ke hadapan untuk dibawa. So boleh, tak ada masalah. Dalam kerajaan ada research body sendiri, ini ada dalam kerajaan anda tak pasti. Kalau kerajaan Terengganu kita ada TC Terengganu, TCHQ. TCHQ ni memang fungsi dia ialah directly bantu MB dan juga ESCO di Terengganu. Dan sekarang ni TCHQ, Jabatan R&D sahabat Ana yang di Sdana lah, Ikhwan Ali, dia tengah lead untuk draft belanja. Memang direct kita bantu kerajaan Terengganu lah untuk keluarkan bajet tu di Terengganu lah. Untuk di pusat, anda tak pasti ada think tank yang khusus. Of course mesti ada think tank yang khusus yang nasihat kerajaan. Tak boleh yang untuk macam ISIS pun rasa one of think tank kerajaan ni lah, ISIS Malaysia lah, bukan ISIS yang Yesserism tu, ISIS Malaysia ni lah. Jadi think tank oleh kerajaan. Dalam pasal polisi ada pasal review keberkasaan boleh apa? Adakah posting orang awam di media sosial dikira sebagai feedback yang valid? Tak ada. Dia kalau benda ni dia melibatkan public opinion sebenarnya. Tak perlu kerja respon pun. Tapi kita nak faham dalam konteks polisi ni dia ada imply juga public opinion. Opinion orang awam untuk grab attention kepada kerajaan sendiri lah. So walaupun posting-posting ni memanglah kalau kita tengok macam kadang media sosial kan, tapi sebenarnya dalam konteks hari ni anda rasa memang dia bagi impact terhadap attention kerajaan untuk beri perhatian terhadap isu yang dibangkitkan lah. So still valid untuk kerajaan ambil berat apa yang berlaku di media sosial sendiri lah. So wallahualam, ada soalan lagi kalau boleh. Ada pandangan-pandangan lain ke boleh juga. Ramai hebat ni, ada pun segan kan. Kalau ada nak tanya terus kepada Cik Hafiz, silakan. Boleh tanya sekarang. Mungkin saya tambah satu soalan dulu. Dari segi tesis, macam mana adakah tesis dia fokus kepada beberapa core areas ataupun dia tengok kalau ada isu baru untuk dikonsider sebagai ketah polisi? Okay. Tesis anak cerita tesis KL lah. Tesis KL ni dia tubuh waktu 2018. Tesis HQ tu lama dah tubuh. Dan di KL ni ditubuhkan waktu sekarang ni bantu oleh Parlimen Terengganu je lah. Di dekat tesis sendiri, kita cover isu nasional. Kita cover isu-isu Terengganu, kita fokus isu-isu nasional. Di dekat tesis kita ada fellow yang
kita bahagikanlah fellow-fellow. Kita ada fellow antarabangsa dan politik, macam saya sendiri terlibat dengan fellow antarabangsa dan politik. Kita ada fellow undang-undang, kita ada fellow ekonomi dan kewangan, kita ada fellow alam sekitar, kita ada fellow sosial, kita ada fellow kenaan dengan modal insan. So ini sebahagian fellow yang ada di TC dan kita cover semua isu-isu nasional. Sebelum ni thesis dia punya orientasi dia adalah lebih kepada penulisan. Kalau untuk pasal dalam thesis tu dia ada kertas perspektif. So fokus thesis sebelum ni yang tu je. Dan bila berubah kerajaan tahun lepas, bila start ubah kerajaan nanti dalam bulan tahun lepas lah, atau lepas Februari tu, barulah kita ubah orientasi kita untuk mengeluarkan kata-kata polisi. Dan kata polisi pertama yang kita keluarkan adalah berkenaan dengan mana mabuk tadi lah. Berkenaan dengan menangani isu mana mabuk. Dan tahun ni baru keluarkan yang kedua, insyaAllah kita akan keluarkan berkenaan dengan tadi lah nak sebut tadi, berkenaan kesihatan mental. So kalau buat kata polisi memang kita akan centralize lah semua fokus kata polisi. Kalau polisi penulisan perspektif tu masing-masing akan tulis masing-masing lah. So kita akan just discussion je. Jadi thesis macam tu lah pendekatan sekarang ni. Allah. Dia thesis ada collaboration dengan think tank lain ke? Setakat ni tak ada. Sebab TC KL ni dia cawangan. Dan kalau kita rasa macam kita memang ada cadangan untuk sebelum ni kita cadang even nak jumpa Penang Institute. Penang Institute ni DAP sebenarnya. Tapi dia orang very professional lah dalam konteks kajian-kajian ni dan very well known lah. Kita cadang jumpa Penang Institute. Cuma isunya ialah kita terikat dengan orang birokrasi di peringkat HQ sendirilah. HQ sebab dia mesti melibatkan HQ benda ni. Sebab tu jadi macam bukan kadang-kadang lah cabaran untuk kita nak engage dengan tentang luar. Even kata polisi pun dalam konteks engagement keluar kita punya kata polisi dan sebagainya, sebab tadilah apa yang berlaku tu, sebab HQ sendiri pun fokus R&D di Terengganu saja. So ini macam di KL ni hanya fokus ahli parlimen saja. So dia memang kurang signifikan lah untuk bawa benda-benda macam ni. Mungkin akan datang, mungkin akan berlaku perubahan tu, Allah Alam lah. Semua itulah yang boleh dimaklumkan. Faham. Dia macam kalau orientation think tank yang agak senior, agak lama tu macam Khazanah. Betul. Ataupun ISIS, dia memang dah well known lah. Even ideas pun one of yang kita boleh rujuk juga, ideas. Dan kalau baca dia punya kata polisi brief, memang betul-betul kita kata dah level yang standard lain lah. Standard lain bukan standard kita, bukan standard TC lah, standard atas lagi. Yang memang kita rujukan jugalah dalam kita buat penyediaan pembacaan sebagainya. Dia adakah thesis dia libatkan academician untuk vet kertas dasar tu? Yes. Kita melibatkan, kalau atas polisi ni tahun lepas kita buat discussion dengan Prof. Syam Rahayu dan juga Dr. Fatih Yusof, Profesor Madya Dr. Fatih Yusof. Kita buat perbincangan, discussion dua hala untuk dapatkan apa sebenarnya yang berlaku yang kita boleh sentuh mengenai atas polisi berkenaan dengan manu mabuk. Tahun ni atas polisi berkenaan dengan kesihatan mental, kita jumpa dengan seorang yang terlibat di peringkat JPN wilayah Ketuan. Dia juga ahli PAS sebenarnya. So senang jumpa ahli PAS ni, senang sikit nak adjust tu. Yang kedua kita jumpa dengan seorang pakar sekretari di Kedah. Dia juga ahli PAS. So kalau di CKL ni memang cari ahli PAS senang. Sebab ahli PAS ni ramai sebenarnya. Anak terlibat dengan IPS, Institute Policy Study. Minggu lepas kita buat round table discussion berkenaan isu tabung haji kan. So semua ahli PAS. So nak ada bankers pun ahli PAS, terlibat BNM pun ahli PAS. Profesor pun ahli PAS. So muka-muka orang ahli PAS belaka. So dapat buat roundtable discussion tu libatkan ahli PAS saja. Dah cukup dah untuk dapatkan ekspertis punya pandangan. Nampak tak hebat-hebat PAS ni kan. Cuma macam mana kita nak keluarkan benda-benda itu dalam bentuk penulisan ke, dalam bentuk discussion ke, supaya ia dipublicizekan. Bukan sekadar terperap dalam Google Drive ke apa kan, dalam penulisan, tapi kena publicizekan idea-idea kita keluar. Itu isu sekarang ni. Isu resource person atau every single sektor dalam Malaysia ni
ada orang kita. Even bila kita ni yang sebab jumpa dengan Tengku Zafrul. Ada Ustaz Darih satu. Prof Zainal Kidam seorang. Profesor ekonomi. Dr. Mazri, orang yang terlibat secara langsung dalam konteks kesihatan. So memang dah cukup well known person dan memang resource person yang cukup hebat dah untuk kita jumpa. Semua sekarang ni isu dia ialah macam mana kita nak publicize idea-idea diorang tu supaya nampak lebih jelas. Tak nampaklah lepas ni main isu agama sebagainya, tapi main buat isu-isu politik tapi isu-isu polisi rakyat sendirilah. Allah Allah. Baik, saya rasa tu poin yang sangat penting lah sebab maksudnya resource tu dah ada, kepakaran sumber manusia tu, tetapi macam mana nak put it in place, nak letak dia sebagai sesuatu ketadasar yang orang nampak this is a solution yang konstruktif lah, sebab bagi saya kalau perbincangan yang bersifat yang social media ni dia cepat, dia kalau dia habis kat situ tu itu satu kerugian lah. Saya buka ruang kepada sahabat-sahabat, ada 28 orang dalam ni. Kalau ada yang nak tanya soalan, terus kepada Encik Hafiz, silakan. Mungkin berkenaan kertas polisi ataupun mungkin juga tentang isu semasa, mungkin silakan. Isu semasa. Isu semasa banyak kan. Okey, mungkin disebabkan latar belakang kebanyakan improve adalah hampir keseluruhan improve adalah engineers ataupun IT. It is a bit hard, dia agak susah untuk nampak okey macam mana nak tulis ketadasar tu. Mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan kalau ada improve yang berminat nak suarakan idea mereka, macam mana? Okey, banyak laluan sebenarnya kalau tengok struktur PAS sendiri. Kita ada, kalau dalam PAS, tintan dalam PAS ni dia ada Institut Strategik dan Pendidikan PAS, IPSP. Dekat pusat lah. Kalau pemuda kita ada Institut Policy Study ataupun kita boleh guna laluan JPRO. Nanti ada JPRO, terlibat dengan JPRO. So boleh guna laluan JPRO untuk kemukakan idea-idea. So cari laluan-laluan yang kita rasa laluan-laluan yang official lah dalam jemaah ni untuk kita bantu. The research sendiri pun bukan tinta yang lain, dia just complement kepada kita buat the research ni untuk complement kepada IPS. Dia bukan struktur yang official, dia just untuk kita bantu. Ada kumpul beberapa orang yang terlibat dengan ahli parlimen dan pegawai kerajaan, dan kita cuba untuk sumbangkan idea-idea kita untuk bantu juga di sudut IPS ataupun bantu di sudut pimpinan sendirilah. So kita boleh buat start dengan apa yang kita ada dulu. Kan kalau kita ada 5 orang yang berminat contoh kan, buat grup khusus dan buat discussion dulu. Ada isu buat discussion. Panggil orang luar join discussion ataupun panggil pakar seorang join discussion. Buat 2-3 orang je. Dah dapat idea, tak dapat menulis, bawa idea tu kepada tim JPRO ataupun tim IPS kalau pemuda lah, untuk diketengahkan ataupun dibahaskan, dibincangkan. Ataupun kita sendiri organize, contoh kita sendiri organizekan round table discussion ke ataupun expertise punya discussion ke. Kita organize, libatkan tintan-tintan yang ada ni untuk dia orang yang akan bantu untuk salurkan kepada pimpinan. So itu pun dah cukup untuk kita nak keluarkan kata polisi. Kalau kita tanpa nak menulis kan, mungkin kekangan kalau raja-raja engineer sebagainya balik lambat kan. Ada sahabat anak dalam ni pun balik kerja di KL, rumah di Melaka kan, bila nak menulis kata polisinya kan. So boleh gunakan pelbagai ruang yang ada ni, hujung minggu ke, buat discussion, just brainstorm apa isu yang berlaku. Macam mana sebut dia, framing isu, analisis isu secara, buat brainstorm secara ringkas je. Panggil expertise orang untuk advice, and then keluarkan beberapa pandangan-pandangan lain. Dan bawa pandangan tu kepada think tank yang ada, IPS ke ataupun IPSP sendiri untuk teliti sebagainya. So very simple way yang kita boleh buat. Yang penting start dulu. Start mana yang ada dulu. Jangan tunggu nak perfect baru kita nak start, jangan. Start mana dulu, buat dulu yang ada sekarang ni. Nanti dia akan kembang okey.
Baik, mungkin ada soalan. Tapi sebelum tu, dari segi framing kertas dasar, mungkin agak sukar untuk kita nak, macam mana nak build that impartiality tu. Sebab kadang-kadang kita dah terbiasa cara berfikir sebagai satu, katakan untuk parti. Tapi kertas dasar adalah, you need to think like a statesman. How to build that impartiality? Of course, memang susah sebenarnya kita nak betul-betul impartial dalam konteks, kalau konteks polisi. Tapi polisi ni kita boleh be impartial lagi nak rasa. Contoh kalau kita bahas dalam konteks mental murid sekolah kan. So orang sakit mental ke tak bias kan, sebab kita bincang dalam konteks polisi. Cuma bila kita bincang isu impartial ni, kita akan berkait dengan isu, biasanya orang bincang isu impartial ni adalah siapa yang funder dia punya atas polisi itu sendiri. Contoh kalau tinteng-tinteng luar ni, dia orang ni memang ada funder tertentu. Dan kadang-kadang funder ni memang ada serah terus. Tapi ada funder yang dia memang nakkan result dia tu ada dalam situ. Walaupun analisis tak mengenai apa yang disebutkan lah. Cuma ini berkaitan dengan funder-funder yang tertentu lah yang buat benda tu. Cuma dari sudut kita sendiri, kalau konteks isu hari ni lah, isu yang berlaku hari ni, kalau saya sendiri, kalau nak be impartial ni memang kita akan baca sumber kerajaan dan kita akan go for expertise. Dan kita dah terima hakikat bahawasanya kita bukan perfect pun. Kalau kita nak contoh lah, kita nak jadi nak bela kerajaan lah contoh, everything nak sebut kebaikan kerajaan pun tak kena juga. Sebab bukan everything sempurna bagi kerajaan sendiri, ada kelemahan-kelemahan tertentu. Of course lah, bila ada government something yang besar kan, memanglah ada kekurangan-kekurangan tertentu yang kita kena akui. Contoh bila kerajaan delay pembukaan sektor ekonomi sampai hari ni, rasa memang satu yang burden kepada rakyat pada hari ni. So memang itu kita kena tegur lah, benda tu memang salah pun. Memang kena perlukan teguran. Cuma yang anda sebut tadi, apa justifikasi kita? Dan apa justifikasi kita? Kalau sebut mentaram je pun orang dengar, oh. Tapi bila kita sebut, okey justifikasi sekian. Kes pengangguran sekian. Kes orang yang violence domestik sekian. So ini implikasi terhadap seorang ganggu ataupun tidak ada pendapatan terganggu disebabkan oleh PKP dan sebagainya. So kita boleh bagi justifikasi tertentu. So ini tujuan kita buat kata polisi tu, untuk memberikan pandangan-pandangan terhadap kerajaan. Dan be impartial ni maknanya kita bagi cadangan dan kita kena sedia untuk menegur kerajaan mana yang salah, mana yang betul. Bukan kita anggap kerajaan ni perfect everything, tak juga. Dan kita tak anggap kerajaan ni salah everything. Kerajaan PH, kerajaan PN kan, kerajaan yang kita tak base sendiri kan. So of course kerajaan ni kita yakin kerajaan yang memang solid, memang betul-betul solid untuk rakyat. Cuma kita kena isi kelompongan-kelompongan yang ada tu lah. Baik, soalan seterusnya, jika ada dalam kalangan kami yang ingin menyambung pengajian secara serius, apakah bidang yang scarce dalam kalangan ahli PAS khususnya untuk kami ceburi di masa depan? Soalan ni bagi Naib Presiden jawab ni, Saudara Alfian Choiri. Anak macam ni lah, anak tak pastilah apa yang, kalau mungkin orang lain ada pandangan lain kan. Bagi anak, kalau cukup sekadar kita ni jadi expertise dalam bidang kita pun cukup baik dah. Kalau antum jadi engineer, jangan jadi engineer, jadilah IR, ada doktor, ada engineer, ada TS, teknologis. So be seorang yang expertise, be expertise in your field pun dah cukup baik dah sebenarnya. Dan kita PAS ni bukan nak semua orang jadi ahli politik tak. Politik tu politik lah, sebab kita ni ahli jemaah. Cuma dalam konteks yang lain ialah kita jadi seorang yang expertise dalam bidang kita. Seorang orang yang kerja dalam bidang financing. Be expertise dalam bidang dia. Contoh dalam kalangan yang anda sebut sebelum ni, kita ada sebelum ni almarhum Dr. Yusnan. Dia meninggal dunia waktu dia adun melur, baru meninggal dunia COVID baru ni. Dia adalah expertise dalam bidang dia. Sehingga anda pernah dengar cerita dia dulu, sebab kami dulu waktu lepas keluar UAE tu, kami menyewa rumah dia, rumah sewa dekat Gombak ni. So waktu dia tu, sebelum dia pergi Morocco tu, waktu di UAE tu, orang tahu dia PAS. Orang boleh buat apa sebab kepasan dia tu. Sebab dia ni orang yang expertise dalam bidang dia.
So UAE boleh nak buang dia, walaupun UAE ni tentu kuat UMNO, tentu memang kita kalau UMNO je. Memang kuat UMNO, tapi orang tak boleh nak buang Dr. Yusnan ni. Sebab apa? Sebab kepakaran dia tu tak boleh nak dapat dah kat tempat lain. Nampak tak? Sampai tahap tu. Sehinggalah dia pergi Morocco dan dia balik bertugas di sebagai adun di Melo, Kelantan. So salah satu contoh yang kita boleh ambil perhatian lah. So soal kalau apa bidang yang sekas, anda pun nak tanya Dr. Zudi soalan ni. Dulu lah kan. Dr. Zudi kata tak penting, yang penting kita nak ramai expertise. Supaya orang nampak PAS ni bukan sekadar nampak golongan-golongan PAS ni golongan yang expertise dalam bidang masing-masing. Kita ada KP sendiri, anak KP sendiri daripada UTP sendiri kan. Satu contoh yang baik lah. Dia pun sendiri ada AR, TS pula tu. So cukup lengkap package sebagai seorang expertise dalam bidang dia. Kita ada IR Mu'taz Suhaili. UAE pun ada juga contoh. Dengan yang kata UTP je. Tak ada gurau. IR Mu'taz Suhaili. Dia pun seorang yang expertise dalam bidang oil and gas. So seorang yang jadi rujukan dalam bidang oil and gas. So ramai lagi yang kita ada. Dan cukup sekadar be expertise dalam bidang kita, itu pun dah cukup untuk bantu jemaah ni sendiri. Baik. Terima kasih Encik Hafiz. Okay, saya bagi peluang last ni. Kalau ada nak tanya soalan terus selepas ni saya akan bagi Encik Hafiz mungkin wrap up sedikit. Maksudnya kulasah lah daripada yang tadi tu, dan juga mungkin sedikit pesanan way forward kepada yang hadir malam ni. Kalau ada soalan silakan. Tapi saya rasa untuk perbincangan malam ni soalan-soalannya agak banyak dan dia mencapah lah, dia covers a lot of field. Dan ini adalah satu kita katakan sesi pengenalan. Diharapkan insyaAllah kalau selepas ni ada ahli improve yang nak lagi, maksudnya nak tahu lebih lanjut bagaimana penulisan kertas polisi ke, yang tu akan ada orang yang susun lah insyaAllah. Saya serahkan kepada Encik Hafiz untuk wrap up. Okay, first kali terima kasih banyak sebab sudi untuk jemput Ana malam ni. Ana juga mengucapkan minta maaf banyaklah kalau berlaku kekurangan, tak sampai expectation yang ditetapkan oleh tim UTP sendiri lah. Yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan kertas polisi, Ana tersebut ini tentang penulisan. Sebenarnya Ana sendiri berpandangan lah, golongan-golongan yang terlibat secara langsung dengan industri ni mesti banyak menulis di media sosial sendiri lah. Mesti banyak menulis. Sebab penulisan kita tu lah yang akan mencerminkan kefahaman, akan memandu kefahaman orang awam sendiri. Sebab kadang orang awam ni dia ramai yang terlibat dengan profesional dan dia orang boleh menulis everything tentang PAS, tentang sekian-sekian sampai end, everything yang dia orang consider salah dalam konteks yang salah. Tapi ia dibiarkan banyakkan menulis polisi-polisi opinion, polisi-polisi articles kena perbanyakkan, walaupun keluarkan satu opinion polisi, artikel-artikel polisi, apa yang kerajaan buat dengan pemulih, apa yang kerajaan buat. Kita nak ambil tahu apa yang kerajaan buat hari ni dan betulkan mana yang kurang. Kena ada pandangan-pandangan ekspertis macam tu sendirilah. Dan menulis ni pula dia memerlukan kepada benda lain lah. Maksudnya satu, kita bincang tentang apa tu kertas polisi. Tapi the next stage ialah kita kena tahu apa strategi yang baik untuk menulis. Kan, kena biasakan menulis, kena biasakan membaca. Ini memang kena ahli jemaah memang kena baca pelbagai buku, dan baca buku ni pula memanglah dia akan bantu untuk kita lebih tajam, untuk kita faham isu dan kita nak menulis. Dengan buku ni bukan sekadar untuk bantu menulis, dia bantu juga untuk kita tajamkan pemikiran kita dan pandangan-pandangan kita terhadap apa yang berlaku sekitar kita tu. Kita akan lebih clear apa yang berlaku di sekitar kita lah, isu-isu yang berlaku di sekitar kita. So kertas polisi yang kita nak buat ni, kalau nak buat kertas polisi, start from zero. Tak apa, jangan takut, start from zero. Dan yang penting adalah kita engage dengan expertise, dapatkan pandangan-pandangan expertise untuk kita keluarkan kertas polisi. Dan kita sendiri kena banyakkan
istilah dia melobi, istilah jahat dia melobi lah. Nak tahu istilah haraki dia tahu yang lebih sesuai kan. Cuma kaedah memang kita kena biasakan bila kita ada idea yang baik, memang kita kena guna istilah melobi lah kalau istilah yang kita tahu, istilah haraki. Kalau istilah haraki tahu istilah apa kan. Memang kena melobi, kena jumpa ahli parlimen, kena jumpa senator, bawa idea-idea kita supaya idea ni disebut dalam dewan. Memang kena buat macam tu supaya dewan ni dibantu untuk menyampaikan pandangan-pandangan daripada ekspertis sendiri lah. So wallahu alam, anda mengharapkan ada yang boleh kita kutipkan petang malam ni. Dan sekali lagi minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan yang sepanjang anda sampaikan dengan wallahu alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hafiz Mansur untuk perkongsian malam ni. Saya kira sejam 20 minit tu dia sebab sesi pengenalan kan, dia cover banyak benda. Mungkin yang mendengar pun tengah proses lagi. Maksudnya kertas polisi tu macam mana dia bergerak, dia nak sampai kepada siapakah orang yang nak polisi aktor tu, adakah dia akan masuk ke dalam atau Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, ataupun setengah kertas polisi dia just kita nak ubah benda tu so dia tak payah diperdebatkan. Mungkin cadangan selepas ni mungkin Prof boleh buat sesi untuk tentang perlembagaan ataupun proses-proses bernegara tu sendiri. Baik, saya rasa yang ini sahaja untuk malam ni. Diharapkan yang hadir dapat belajar sesuatu yang baru. There is a lot of ground sebenarnya, banyak ruang untuk bergerak, tetapi mungkin kita pun belum dapat pendedahan yang cukup ataupun kita belum cukup berani untuk berkongsi idea kita. Semoga berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Encik Hafiz Mansur dari TSIS. Jangan segan-segan kalau improve jemput lagi, insyaAllah. Okey, saya rasa itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak, mungkin boleh ambil gambar kot kalau boleh lah. Boleh. Kalau nak buka kamera silakan. Boleh minta wakil untuk ambil gambar Dia ada nak ambil lah. Biar anak ambil gambar. Okey. Semua tengok kamera. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Tengok kamera, senyum. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih bang. Okey. Sharing. Terima kasih. Okay, semua. Assalamualaikum. Itu aja. Nanti yang Jepro akan buat juga satu sesi lagi. Jepro akan buat juga. Sama aja jangan lah. Malu nanti. Tak apa kan, Jepro ramai lagi speaker dia, so kita pakai share. InsyaAllah ada akan ada satu program lagi depan ni dengan Jepro 14 bulan Ya betul. 14 bulan. Tajuk yang sama dan lagi ramai lah speaker, insyaAllah. Kalau ada mungkin ada teknikal ataupun segi bengkel ke apa, aku tak pasti. So mungkin lagi komprehensif lah. Terima kasih banyak bang. Okey, terima kasih.